Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat. Okey, kita teruskan PDPR kita hari ini. Mata pelajaran Al-Quran. Apa yang Ustaz nak guna hari ini ialah seperti biasa modul. Ya, sediakan modul yang dibekalkan. Pasal apa? Pasal dalam buku aktiviti kita dah habis. Bahagian Quran kita dah habis guna. Jadi kita cuma bila mata pelajaran Quran kita akan guna modul sahaja. Okey, sediakan modul, keluarkan modul, sediakan alat tulis yang secukupnya. Buka modul pada muka surat 28. 28 ya. Okey. Okey, dah buka. Okey, Ustaz bacakan. Baca ayat di bawah dengan betul, fasih dan bertajwid serta bulatkan bacaan yang dibaca dengung. Okey, bulatkan bacaan dengung ini Ustaz rasa tidak perlu tidak perlu kerana kita nak fokus pada hari ini hukum tajwid idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham bercampur dengan ghunnah, dengung. Masih lagi dengung tapi idgham. Idgham ma'al ghunnah. Huruf tanda tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Ustaz ulang lagi, terpaksa ulang lagi pasal tengok latihan ramai lagi yang salah dan keliru walaupun Ustaz dah bagi jawapan yang minggu lepas punya masih lagi salah. Bila Ustaz kaji di mana salah murid, Ustaz merasakan murid masih lagi tak faham nun sakinah pun. Ustaz rasa ramai mungkin ada sebilangan besar tu tidak tahu, tanya nun sakinah ni apa? Nun sakinah ni apa? Nun sakinah nun yang bertanda mati. Jadi bila nun bertanda mati, cari sajalah dalam ayat Quran nun bertanda mati ataupun tanwin. Cari saja tanwin bertemu dengan huruf ya atau waw atau mim atau nun. Itu ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Okey. Cuma minggu lepas kita belajar ikhfa hakiki, lagi senang, banyak hurufnya. Kali ini idgham ma'al ghunnah. Okey. Okey, sekarang kita akan baca surah Ar-Rahman ayat 33 dan 37. Kalau boleh Ustaz minta murid-murid tolonglah baca. Baca bersama Ustaz pun boleh, ikut bersama Ustaz. Ustaz kadang-kadang baca pun boleh tersilap. Ya. Kadang takut nak rakam ni, kadang tersilap satu kena buat rakaman yang kedua. Tersilap lagi satu tak buat dengung contohnya, padam lagi buat lagi rekod yang ketiga sampai dapat. Ya. Okey, sama-sama okey, dah buka. Tengok. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Sadaqallahul Azim. Okey, murid-murid perhatikan tempat yang Ustaz buat dengung dan tempat yang huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Apa dia dengung? Ulang lagi, apa dia dengung? Dengung ialah bunyi dalam hidung. Ataupun ataupun bunyi masih di hidung, itu adalah dengung. Murid kena buat. Itu hukum tajwid. Okey. Murid sudah baca? Okey. Baca. Habiskan bacaan dengan betul. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya.
Okey, sebagai ulang kaji untuk mengingatkan lagi, nak ingatkan balik dan menguatkan lagi ingatan kita mengenai idgham bila gunnah, murid-murid semua okey tengok nota yang ustaz sediakan di sini. Idgham ma'al gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, waw, ya. Nun, mim, waw, ya. Ya, waw, mim, nun. Cara bacaan, masukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf ya, waw, mim, nun. Dengan kita baca dengungkan dua harakat. Okey, sebagai contoh sekejap saja ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf idgham ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Contoh yang pertama yang dibagi. Hisaban yasira. Perhatikan pada bunyi pada huruf yang bertanda merah. Warna merah ya. Hisaban yasira. Ada dengung, ada idgham. Idgham, ban tu dia tidak baca hisaban. Tak baca. Dia baca hisaban. Hisaban. Tetapi kena dengung dua harakat. Hisaban yasira. Okey, contoh yang kedua tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Warna merah tu tanwin, tanda baris dua depan bertemu dengan huruf nun. Itu ada idgham bila gunnah. Dan seterusnya tanwin bertemu huruf mim. Bisultanim mubin. Bisultanim mubin. Dengung. Dengung ni dengung tutup mulut. Dengung tutup mulut. Kalau amilatun tun itu buka mulut. Ini mim tutup mulut. Bisultanim mubin. Okey. Contoh yang terakhir tanwin bertemu dengan huruf waw. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Kalau kita buat garisan warna merah ni khairun wa abqa. Jangan tulis khairun. Yang latihan minggu lepas ada yang tulis perkataan khairun. Kalau khairun saja wa abqa tak tulis, itu tak jadi. Dia tak jadi idgham ma'al gunnah. Khairun tak jadi. Dia mesti tulis khairun wa abqa. Wa ni kena tulis. Pasal tanwin mesti bertemu dengan wa. Kalau tanwin tak bertemu dengan wa, tak jadi idgham ma'al gunnah. Kena tulis sampai habis. Khairun wa abqa. Okey. Ustaz harap murid faham. Kalau murid tak faham, cuba lagi dengar. Cuba lagi dengar penerangan ustaz ni sampai boleh faham. Sampai ingat dan faham. Ingat dan faham. Faham tak boleh datang kalau tak ingat. Dia mesti kena ingat. Kalau tanya huruf apa? Huruf tak ingat. Huruf apa idgham ma'al gunnah? Tak ingat. Hamzah. Tu hamzah itu huruf izhar. Bukan huruf idgham. Jadi kalau kita ingat tak ingat, kita memang tak boleh faham. Nak faham mesti kena ingat dulu. Bila kita ingat, kita faham, kita nak pantas. Pasal bila kita baca tu, kita tengok huruf tu, kita boleh terus buat hukum tajwid dia. Nak izhar ke, nak idgham ke, nak dengung ke, nak ikhfa ke, nak iklab ke. Kena cepat. Jadi pastikan murid kena ingat, faham. Lepas tu baru kita praktikkan. Okey, sekarang kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Okey, baik murid-murid semua, sekarang ustaz minta semua murid-murid carikan dalam ayat Al-Quran tersebut yang kita baca tadi, di manakah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, cari pastikan jumpa. Okey, ustaz jumpa di tiga tempat. Ayat yang bernombor 35, boleh tengok di dalam screen slide ni. Yursalu alaikuma syuwazum min. Zun tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu satu ya. Ustaz dah tanda satu. Ya, yang kedua min narin. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Nun sakinah bertemu dengan nun. Min narin itu yang kedua. Yang ketiga, narin wa nuhasun. Narin tanwin bertemu dengan huruf waw. 3.
Dengar betul-betul. Ustaz dah bagi tahu ni. Satu, syuwazum min. Yang kedua, min narin. Yang ketiga, narin wa nuhasun. Itu Ustaz jumpa 3. Tak tahu kalau murid ada jumpa di tempat yang lain, Ustaz pun mungkin mata Ustaz tak berapa nampak. Ustaz nampak 3 ini. Okey. Pastikan 3-3 tu betul. Ulang bacaan Ustaz. Syuwazum min. Okay. Min narin. Ikut betul-betul tempat yang Ustaz buat dengar tu, ikut betul-betul. Seterusnya, wa nuhas. Yang seterusnya yang ketiga, narin wa nuhasun. Okey. Okey, sekarang kita tengok, bila dah murid dah ulang, kita tengok kepada latihan. Okey, tengok latihan. Dikeluarkan hukum idgham ma'al gunnah. Dia bagi kat sini ada 3. Dia perlukan 3, 1, 2, 3. Ustaz rasa semua dah boleh lah kan. Semua boleh. Tak tahulah kalau Ustaz dah bagi jawapan pun masih salah lagi. Tolong kalau tak faham, ulang lagi video ni mula daripada depan. Dengar lagi kalau tak faham. Kalau dah faham, okey teruskan. Ustaz rasa semua boleh faham ni. Sangat mudah ni. Okey, seterusnya I. Latihan I. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Iaitu, ini pun Ustaz dah bagi tahu. Tak ingat. Tak ingat yang itu masalah tu, tak ingat. Kena ingat. Ulang balik tengok video. Yang tepat huruf idgham ma'al gunnah. Ya. Ulang balik. Ke belakang sikit video ni. Ada diterangkan. Okey, latihan F. Pengertian idgham ma'al gunnah. Apakah maksud erti idgham ma'al gunnah? Okey, idgham ma'al gunnah ialah ada juga diterangkan di video di depan. Okey, tengok ya, tengok. Tak boleh tulis Jawi, tak pandai tulis Jawi, tulislah Rumi. Tulis Rumi, guna tulisan Rumi pun boleh. Ada di depan tadi. Kalau pandai tulis Jawi, okey, boleh tulis Jawi. Dalam buku teks pun ada. Okey. Okey, siapkan latihan tersebut. Lepas pada tu boleh hantar ke Telegram kumpulan kita Telegram Pendidikan Islam tahun 3 kreatif. Okey, boleh hantar. Okey, ada juga kalau murid rakam bacaan ni, boleh juga bagi pada ustaz. Nanti ustaz boleh masukkan video bacaan awak, ustaz pilih yang mana yang bagus, ustaz masukkan dalam konten YouTube ustaz. Ya. Itu tanda usaha awak, ustaz hargai usaha awak. Kalau awak rakam bacaan awak, ustaz akan masukkan dalam YouTube konten ustaz. Mungkin ustaz letak di depan ke, insya-Allah. Okey, itu sahaja. Okey, siapkan latihan anda.